Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Cikgu Jack, channel yang biasa-biasa. Jadi hari ini tujuan aku membuat konten pada hari ini adalah untuk kita bersembang-sembang sahaja. Dan hari ini aku memilih untuk bercakap berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan pendidikan. Seperti yang kita tahu sekarang ni, keadaan di seluruh dunia menghadapi masalah penularan wabak COVID-19, dan Malaysia antara negara yang terpalit samalah. Seluruh dunia memang kena ni, bukannya negara kita saja. Jadi apa yang aku nak ceritakan pada hari ini, yang kita akan sembang pada hari ini adalah berkaitan dengan pendidikan, di mana ia lebih menjurus kepada ibu bapa yang ada di luar sana. Okey? Jadi sebelum aku nak bercerita lebih lanjut berkaitan dengan isu pendidikan ini pada zaman penularan COVID-19 ini, adalah eloknya aku putarkan dahulu intro. Kembali lagi ke channel Cikgu Jack. Jadi hari ni aku nak sembang pasal pendidikan lah, sebab aku pun sekarang ni tengah sibuk dengan GDPR untuk online class. Sebab aku ni, kalau kau nak tak tahu, aku ni adalah seorang cikgu di sebuah sekolah menengah rendah di Kuching, Sarawak. Bermula daripada MCO yang pertama dahulu, di mana start pada tahun 2020, di mana kita telah menghadapi isu kesihatan, di mana COVID-19 melanda seluruh dunia dan negara kita pun terkena jugalah. Dan ia banyak memberi impak kepada keseluruhan cara hidup kita lah, termasuk sekali dengan anak-anak kita lah, di mana masalah pendidikan mereka sekarang ni. Sebab sekarang ni pelajar tidak dibenarkan untuk berada di sekolah, hanya ada pembelajaran di rumah, iaitu online class. Ini adalah kali kedua Malaysia melaksanakan tempoh PKPB ini. Jadi start sepatutnya pelajar sudah mula masuk ke sekolah, tapi alangkah sedihnya lah, kita sebagai ibu bapa di mana anak tidak dapat turun ke sekolah dan belajar di rumah, dan banyak kekangan-kekangan yang kita hadapi sebagai ibu bapa, di mana apabila kita bekerja pada waktu siang, kadang-kadang anak kita yang anak-anak dibekalkan dengan handphone ataupun tab, tapi ada yang kurang berkemampuan, keluarga yang kurang berkemampuan, mungkin dia tidak dapat mengadakan handphone ataupun tab ataupun jaringan internet yang baik untuk anak dia belajar di rumah. Aku akan bercerita tentang sistem pendidikan. Yang kedua, ibu bapa itu sendiri. Yang ketiga, untuk anak-anak kita. Keempat, guru dari perspektif akulah sebagai seorang guru. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah sistem pendidikan. Jadi hari ini disebabkan oleh MCO, daripada MCO yang pertama dan sekarang ni PKPB yang kedua. Jadi kita tidak boleh lari lagi dari sistem pendidikan digital, di mana internet ini memang dah meluas digunakan, tak kira lah siapa-siapa. Kita pula sebagai ibu bapa, kita kena adapt dengan sistem pendidikan digital education, di mana kita terpaksa juga berkorban memberi apa sahaja yang diperlukan oleh anak-anak kita untuk pembelajaran digital ni. Contoh akulah, kadang aku baru masuk tahun 1 tahun ni, last PKPB pula tak boleh turun sekolah, jadi aku terpaksa lah berkorban sikit beli beli tab ni untuk dia. Okey, dan di sini pula kita dah berkorban dari segi kewangan kita lah, ini semua untuk anak-anak. Sebab kadang-kadang kita rasa risau jugalah dengan anak-anak kita, takut anak-anak kita tidak mendapat pembelajaran yang betul lah, sebab kita dah menggunakan sistem pendidikan digital education, di mana kita dah menggunakan segala gadget-gadget yang ada sekarang, menggunakan jaringan internet untuk anak-anak kita lah belajar lebih mudah. Ke mana saja mereka pergi boleh
belajar. Untuk sistem pendidikan digital education sekarang ni, kita boleh menggunakan contohnya apps, contohnya WhatsApp, Telegram, di mana kita boleh menggunakan mana-mana platform yang rasanya anak kita memang dah biasa gunakan. Contohnya Facebook pun boleh. Sebab aku ni dulu seorang streamer jugalah, streamer gaming yang biasa-biasa. Datang idea di mana aku buat satu page dekat Facebook aku dan aku letakkanlah aku punya subjek video-video yang aku buat, aku letak dalam page aku, dan kemudian aku akan hantarkan link video tersebut ke dalam WhatsApp ataupun Telegram, di mana pelajar boleh akses video tersebut bila-bila masa mereka nak. Aku berinteraksi dengan pelajar secara maya, walaupun dia tak ada orang dikatakan two-way communication, tapi sekurang-kurangnya aku boleh bercakap sebagai seorang guru, okey, dan aku rekod di mana aku buat macam aku mengajar student lah, aku membuat penerangan. Jadi itu salah satu cara yang aku gunakan untuk mengajar pelajar dalam sistem pendidikan digital education sekarang. Okey, itu untuk sistem pendidikan lah. Maksudnya kita menggunakan beberapa banyak platform yang sosial media, macam Facebook apa semua tu, YouTube pun boleh. YouTube sekarang ni kita boleh buka dah sekarang. Memang banyak guru yang buat konten berkaitan dengan subjek-subjek yang mereka ajar. Ini khas untuk anak-anak kita lah. Yang kedua adalah ibu bapa. Apa yang ibu bapa perlu tahu, apa yang mereka perlu buat. Sebab ada parent yang selalu mesej dengan aku lah. Aku buat satu grup parent, ibu bapa, di mana semua dalam grup tu semuanya parent. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan pembelajaran aku post dekat situ juga, supaya parent tahulah. Sekiranya anak dia tidak join kelas aku akan letaklah nama-nama anak dia yang dah join. Yang tak join tu maka parent tahulah. Untuk ibu bapa ni, kita tak boleh sangatlah terlalu memaksa lah. Ada juga aku dengar yang bawa rotan, bawa hanger, penyangkut baju segala kan. Itu mungkin kaedah pembelajaran, kaedah ibu bapa nak memastikan anak dia belajar. Mungkin kerana anak dia terlalu degil ke apa, itu terpulang lah. Tapi bagi aku lah, oleh kerana sistem pendidikan secara online ini agak baru jugalah, kita baru start pada tahun 2020 secara menyeluruh lah. Jadi berikan sedikit kelonggaran kepada anak-anak lah. Cuma kita sebagai ibu bapa, kita hanya memantau keadaan dan memastikan mereka membuat latihan yang diberi dan join kelas online apabila dah diberi jadual. Macam aku dah bagi jadual siap-siap dekat parent melalui grup. Jadi aku akan sentiasa update lah dalam grup parent, supaya parent tahulah. Aku nak tekankan di sini kepada ibu bapa, jangan terlalu memaksa. Cukup sekadar kita memantau anak-anak kita dalam sesi pembelajaran online PDPR ni. Bagi ibu bapa yang mungkin kita tahu tak semua parent yang mampu membeli setiap seorang anak dia. Kalau anak dia 4 orang, 5 orang, nak beli semua gadget tu memang tak boleh lah. Untuk mengajar pelajar menggunakan digital education ni bukanlah sesuatu yang senang, sebab face to face pun kadang-kadang aku pun payah juga nak mengajar budak-budak ni, sebab budak-budak ni nak kena nasihat selalu. Ada juga yang bila kita buat penerangan mereka dengar, tapi bila kita tanya soalan mereka tak boleh jawab, sebab kadang-kadang di badan dia orang dalam kelas tapi otak dia lain. Jadi sebagai ibu bapa, cukup hanya kita memberi dorongan dan memantau apa yang mereka buat lah. Sebab sebelum ini pun kita ada setengah anak-anak kita memang dah ada handphone sendiri dah, dan aku selalu tengok dia orang main game je. Jadi dia orang nampak gadget ni sebagai satu device untuk bermain game. Jadi sekarang ni kita ubah gadget ni sebagai satu gadget untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi yang ketiga, untuk anak kita lah, kalau boleh lah, dia memang agak payah sikit lah ibu bapa ni, sebab kita kena sentiasa memantau anak-anak. Kita kena pastikan anak-anak kita berada dalam kelas apabila start online kelas. Jadi di situ untuk anak-anak kita memang kita tak boleh nak
terlalu terlalu bertegas, terlalu sampai kadang-kadang takut anak kita pula rasa macam malas nak belajar sebab parent terlalu terlalu menekan. Takut kanak-kanak ni takut dia cepat tertekan dengan keadaan sekarang. Kita yang dewasa ni pun tertekan dengan keadaan COVID sekarang ni pun, lagilah dengan anak-anak kita. Jadi yang keempat, persepsi aku sebagai seorang guru, kita sebagai guru kita kena memperbagaikan kaedah pembelajaran online kita. Kita menggunakan apa-apa saja jenis platform yang ada supaya ia mudah dan cepat sampai kepada pelajar kita dan dia boleh akses semula bahan-bahan yang kita sediakan untuk pelajar lah. Jadi sebagai seorang guru juga kita kena faham jugalah situasi sekarang di mana kita pun tak boleh juga terlalu menekan parent dan student memberi latihan yang terlalu banyak. Cukup untuk kita memastikan pelajar berada di dalam kelas kita, dan pendidikan yang kita beri tu kita tak dapat nak harapkan 100% dia berjaya. Yang kelima adalah kementerian. Dari segi kementerian, dan sekarang ini kementerian kita dah bertungkus lumus, Kementerian Pendidikan dah bertungkus lumus untuk memastikan anak kita mendapat pendidikan tak kira di mana sajalah. Jadi baru-baru ini Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Muhammad Azzi Jidin berkata di dalam satu berita yang aku ambil kupas daripada BH, di mana Kementerian Pendidikan menjelaskan slot TV pendidikan akan disiarkan selama 2 jam setiap hari sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi waktu siaran ini adalah pada jam 9 hingga 10 pagi dan jam 1 tengah hari hingga 2 petang. Jadi ini adalah satu usaha untuk tambahan kepada sistem EduWeb TV yang ketika ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan secara talian di laman Sesawang. Jadi ini adalah salah satu daripada salah satu daripada peranan kementerian untuk memastikan anak-anak kita boleh mengakses bahan-bahan mengajar, sama ada di mana mereka berada, sama ada di rumah ke ataupun berada di tempat-tempat yang selain daripada sekolah. Jadi salah satunya adalah TV. Kalau korang ingat, TV pendidikan ni dah lama dulu dah start dah. Okey, sebab masa tak ada internet tu memang dulu dah ada TV pendidikan ni. Jadi sekarang ni dimulakan semula secara lebih meluas supaya pelajar boleh mendapatkan informasi-informasi ataupun mengakses pembelajaran di rumah secara lebih mudah dan senang. Jadi itu adalah 5 perkara yang aku sentuh pada video aku kali ini, dan diharap apa yang aku sampaikan ini walaupun ada kurangnya, diharap ia dapat memberi sedikit penjelasan kepada ibu bapa dan guru-guru di luar sana dan juga pada anak-anak kita lah yang masih dalam keadaan pembelajaran digital ni. Aku harap kita semua boleh menyokong saranan Kementerian Pendidikan Malaysia di mana digital education ini berjaya, dan memang ada juga pro and cons dia, ada juga kelemahan dia. Dari kelemahan tersebut kita boleh memperbaiki lagi sistem keadaan, sebab sekarang ni pendidikan kita memang sentiasa akan berubah dari tahun ke tahun. Zaman kita dulu lain, zaman sekarang lain. Kita tak boleh samakan zaman kita sekolah dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu internet tak ada, zaman sekarang ada internet. Okey, jadi kita tak boleh nak compare zaman kita dengan zaman anak-anak kita. Jadi sekarang ni mau tak mau negara kita perlu mengubah dan melaksanakan sistem pendidikan digital ini. Itu memang kita tak boleh lagi dah. Memang keperluan sekarang ni, pada zaman sekarang. Sebab internet memang dah diguna secara meluas di seluruh dunia. Sekiranya ada persoalan apa nak tanya, boleh komen di bawah. So, sekarang itu saja daripada aku. Bye-bye.